Bukan maknanya kita zikir lalu kita tak ada komunikasi dengan manusia. Kita tetap bercerita, bercengkrama, bercakap-cakap dengan orang. Saya tidak juga mahu selepas ini jamaah ini tak ada bercakap lagi dengan orang. Nabi ditanya, yang pertama kata Nabi salat, hubungan kita dengan Allah sudah baik. Yang kedua dengan birrul walidain sudah baik. Yang ketiga al jihadu fi sabilillah. Jihad ini adalah melawan semua permintaan hawa nafsu. Nafsu kita ingin kita tidur subuh, lawan sembahyang subuh. Nafsu kita ingin pegang ini duit, lawan bayar zakat. Nafsu kita ingin tengok yang macam-macam, lawan tengok Al-Quran. Nafsu, apapun kata nafsu, lawan. Walladzina jahadu fina, orang yang bermujahadah melawan hawa nafsunya, lanahdiyannahum subulana, maka kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Pukul 3 ini Ustaz Abdul Somad bagi tazkirah di Kulim Masjid Sayyidina Abi Bakar Siddiq pukul 2. Pukul 3 ini memanglah masa-masa yang genting, melawan hawa nafsu, melawan mata. Kata pepatah orang Melayu, kalau udah tegang urat perut, kendurlah urat mata. Alhamdulillah, saya tengok jamaah Masjid Sayyidina Abu Bakar Siddiq ni memang orang-orang yang sudah lolos, sukses melawan hawa nafsu mata. Mata boleh ditahan, perut boleh ditahan, hati boleh ditahan, pikiran boleh ditahan. Tapi ada yang tak boleh ditahan. Mata boleh ditahan, telinga boleh ditahan, tangan boleh ditahan, tapi ada yang tak boleh kita tahan. Apa dia? Fikiran. Fikiran tak boleh kita tahan. Dia akan bercakap terus. Apapun yang nampak orang besar pakai baju kecil, orang kecil pakai baju besar, bercakap dalam fikiran. Maka fikiran inilah yang paling jahat. Yang jahat bukan kolesterol. Apa yang paling jahat dalam badan kita ini? Bukan kolesterol, bukan gula, bukan kambing. Sekarang banyak orang tak nak makan kambing, dia kata kambing jahat. Kambing tak jahat. Yang jahat adalah fikiran kita. Fikiran kita berkata ini penyakit, ini tak betul, orang tak betul, ini salah, ini. Fikiran kita berkata terus. Maka kata Nabi SAW, jangan ada kata kalau. Sekali kalau, itu pintu setan masuk ke dalam. Saudara-saudara saya yang baru saja kemalangan, ayah meninggal, suami meninggal, ibu meninggal, datang kalau. Kalaulah dulu saya bagi obat, kalau dulu saya bawa hospital, kalau dulu saya baik, kalau menyebabkan hati menjadi sedih, terlampau sedih, datang iba hati, meneteskan air mata, sesal tak berkesudahan, menjadi penyakit, merubah menjadi stres, depresi, anxiety, bunuh diri, mati. Ia kalau mati, kalau tak mati, maka fikiran ini yang paling jahat. Macam mana kita menghentikan ini? Kenapa Allah bagi dia harta? Kenapa Allah buat dia kaya? Kenapa Allah buat dia selesa? Kenapa? Maka menghentikan fikiran ini adalah zikir. Saya sampai hari ini, walaupun ibu saya, mak saya sudah meninggal 5 tahun, 18 Mac 2019, sekarang dah 2024, tak lama lagi 2025, 6 tahun. Tapi fikiran saya tetap berfikir, kenapa dulu saya tak bawa jalan ke Malaysia? Kenapa dulu saya tak bawa berubat? Kenapa dulu saya tak bahagiakan? Kenapa? Menghentikan fikiran itu adalah zikir. Maka bila datang fikiran macam-macam, saya terus bacakan untuk almarhumah Al-Fatihah. Apa zikir? Subhanallah zikir, Alhamdulillah zikir, Allahu Akbar zikir, la haula wala quwata illa billah zikir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad zikir, membaca Al-Quran zikir. Jadi kalau ada orang berfikir macam-macam, terus dia berzikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Banyak sekali zikir. Atau dia baca Quran, bismillahirrahmanirrahim, yasin wal qur'anil hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman. Ketika kita baca ayat-ayat ini, fikiran kita berhenti. Itu kenapa orang disuruh membaca Quran, supaya menghentikan fikiran. Kenapa orang disuruh berzikir? Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi zikir yang terlampau banyak, subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, Allahu akbar zikir, la haula wala quwwata illa billah zikir, salat zikir, baca Quran zikir,
Maka banyak jamaah yang confused. Mana zikir ini sebenarnya? Kata guru saya dulu di Sudan, Syekh Omar Al-Ma'ruf Ali, kata dia, Abdul Somad, saya bagi kepada engkau zikir 3. Yang pertama istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Setelah bersih, engkau isi dengan salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ketiga adalah zikir yang paling afdal, tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi zikir juga bukan maknanya kita zikir lalu kita tak ada komunikasi dengan manusia. Kita tetap bercerita, bercengkrama, bercakap-cakap dengan orang. Saya tidak juga mahu selepas ini jamaah ini tak ada bercakap lagi dengan orang, menganggap orang ini hanya merosakkan fikiran dia. Selepas dari sini dia tanya, macam mana program kita nanti weekend ini? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Kita tetap bercakap padahal perkara yang baik-baik. Tapi kalau cakap ini menyebabkan kita menjadi susah hati, ghibah, namimah. Ghibah menceritakan aib orang lain, namimah membawa-bawa cakap orang lain. Maka kalau ini lebih baiklah kita say goodbye. Selepas itu kita sibukkan diri kita dengan zikir kita. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang sibuk dengan dirinya, dengan hatinya, dengan fikirannya, sehingga dia tak sempat memikirkan aib orang lain. Sibuk memikirkan aib, cacat, kekurangan dirinya, sehingga dia tak sempat memikirkan aib orang lain. Syarat bahagia 3, perbaiki hubungan dengan Allah, perbaiki hubungan dengan manusia, kendalikan hawa nafsu, banyak berzikir, maka insya Allah kita bahagia. Bahagiakah Ustaz Abdul Somad? Bahagia bukan pada benda, bahagia ada pada rasa. Rasa tak boleh diungkapkan, sebab rasa yang ada di hati saya sekarang tak sama dengan rasa yang ada di hati puan-puan sekalian. Kita semua bahagia. Bahagia kita bukan karena benda, bahagia kita karena Allah, bahagia kita karena hamba Allah, bahagia kita karena menang melawan hawa nafsu kerana pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah 60 menit yang dibagikan waktu kepada saya. Dimanapun Ustaz Abdul Somad bagi tazkirah, itu tak kurang tak lebih daripada 60 menit. Yang boleh dengar, boleh ingat, alhamdulillah. Nanti bila balik ada kawan jiran yang tak datang hari ini bertanya, siapa tadi yang bagi tazkirah di Masjid Sayyidina Abi Bakar Siddiq Kulim? Ustaz Abdul Somad. Apa yang dia sampaikan? Syarat bahagia ada 3. Apa yang 3 itu? Saya pun tak ingat entah apa kata dia, sebab saya terlampau bahagia tadi. Boleh diulang balik. Nanti boleh ditonton di channel Ustaz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment, supaya kita boleh bahagia. Kebahagiaan kerana benda, kalau benda hilang susah hati. Kebahagiaan kerana manusia tak boleh pagi jadi kawan, petang jadi lawan. Bahagia kerana benda hilang kita jadi susah. Tapi kalau bahagia kita kerana Allah, kerana hubungan dengan Allah, kerana hamba Allah yang baik-baik, kerana menang melawan hawa nafsu kerana pertolongan Allah, itulah bahagia yang hakiki, yang sejati, yang sebenar-benar bahagia. Itu yang boleh saya sampaikan. Terima kasih. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Mudah-mudahan kita semuanya bahagia. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah.